Saya jemput Yang Berhormat Kotak Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya terus merujuk kepada bekalan 9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putiran 020100 Siasatan. Saya ingin tahu apakah status terkini berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM pada 7 bulan Ogos berkaitan dengan satu kenyataan daripada SPRM mengatakan mereka sedang mengesan 2 lelaki termasuk Muhammad Alan Berhan yang merupakan menantu kepada bekas Perdana Menteri iaitu Ahli Parlimen Paguh. Jadi ingin tahu apakah status terkini memandangkan Interpol juga mengeluarkan notis merah. Ini adalah satu isu yang mustahak yang rakyat perlu tahu, ya. Seterusnya saya merujuk kepada bekalan 4 iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, Putiran 010000 Pilihan Raya. Isu pertama yang saya nak tanya ialah berkaitan dengan jawatan pengerusi SPR, di mana kita maklum pengerusi yang sedia ada akan bersara berapa bulan lagi, Mei tahun depan. Jadi siapakah, bagaimana kerajaan perpaduan hari ini akan melantik, ya, cara melantik pengerusi SPR yang baru? Adakah mereka akan melalui PAC ataupun kita boleh cadangkan nama? Sebab sebagai pengerusi itu adalah satu memainkan peranan yang penting dalam usaha kita nak reformasi pilihan raya negara kita. Jadi di sini saya cadangkan, ya, supaya kerajaan perpaduan boleh mempertimbangkan, ya, Datuk Ambiga sebagai pengerusi SPR yang baru yang akan datang. Apabila pengerusi yang sedia ada bersara, kita harap, ya, supaya kerajaan yang sedia ada boleh mempertimbangkan Datuk Ambiga dilantik sebagai pengerusi SPR yang baru. Kedua ialah tentang SPR ini ialah tentang persempadanan semula, di mana kita tahu Sarawak, selepas itu Sabah dan juga Semenanjung Malaysia akan adakan exercise dengan izin persempadanan semula. Jadi kita nak pastikan, ya, supaya SPR dapat mengamalkan prinsip ataupun konsep one person, one vote, one value. Iaitu kita harap supaya persempadanan semula yang tidak adil tidak akan berlaku. Kita juga harap supaya malapportionment juga tidak akan berlaku lagi, ya. Di mana kita harap supaya perbezaan jumlah pengundi antara satu kawasan dengan kawasan lain jangan lebih daripada 10% bagi kawasan parlimen di Semenanjung Malaysia, dan bagi kawasan parlimen di Malaysia Timur itu jangan lebih daripada 20%, ya, perbezaan jumlah pengundi di setiap kawasan. Sebab saya beri contoh di negeri Melaka, kawasan saya 160,000 pengundi, tetapi di negeri saya Melaka, parlimen yang terkecil hanya sekadar 60,000 sahaja, ya. Jadi perbezaannya terlalu besar. Itu adalah tidak adil kepada pengundi. Isu yang ketiga yang saya nak bangkit bawa pilihan raya ini ialah berkaitan dengan 010500 iaitu akademik pilihan raya. Jadi daripada jadual yang kita lihat, 500,000 telah diperuntukkan kepada akademik ini. Jadi saya harap supaya SPR boleh pastikan jumlah ini digunakan dengan sebaik untuk melatih, ya, petugas SPR dari masa ke semasa. Jangan hanya melatih mereka sebelum 1 bulan atau 2 bulan sebelum pilihan raya. Ini adalah penting apabila kita lihat hari ini kita sering kali ada pilihan raya. Keempat ialah mengenai dengan undi pos. Kita lihat, ya, masih berlaku undi pos hanya kembali selepas pilihan raya. Jadi adakah SPR berancang untuk adakan undi secara online? Seterusnya saya merujuk kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya. Kalau kita lihat kepada Seksyen 10E, di mana mengatakan bahawa seseorang calon, ya, sekiranya diketahui, ya, ada unsur-unsur sogotan, maka dia adalah akan menjadi satu bukti untuk membatalkan keputusan pilihan raya. Iaitu merujuk kepada Seksyen 10E.
Akan tetapi Seksyen 37/B/1 pula dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya pula mengatakan seseorang itu hanya dihalang daripada menjadi calon semula dengan syarat dia ada pengetahuan dan juga persetujuan atas perbuatan rasuah tersebut. Jadi saya lihat dua seksyen ini ada sedikit percanggahan. Kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Pilihan Raya bagi kawasan Kuala Terengganu dan juga Kemaman, di mana Mahkamah Pilihan Raya telah memutuskan bahawa ada unsur sogokan di kedua-dua parlimen tersebut, di kedua-dua calon tersebut, dan mereka telah dibatalkan sebagai ahli parlimen. Tetapi mereka boleh dibenarkan untuk bertanding semula dalam pilihan raya kecil. Jadi ini adalah sesuatu yang adalah sesuatu yang aneh. Sebab kalau dia ketahui ada unsur-unsur sogokan, kenapa pula dia perlu mesti ada persetujuan untuk sogokan tersebut baru dia boleh dihalang daripada bertanding semula. Kalau dia sudah tahu, kenapa pula dia perlu pergi halang? Dia sudah tahu ada sogokan untuk beli undi. Sepatutnya dibatalkan kelayakan dia untuk menjadi calon semula. Tetapi undang-undang sekarang ni nampaknya kita perlu bubar semula. Masa untuk sudah tamat. Last sekali adalah berkaitan dengan bekalan satu, Timbalan Speaker sedikit saja. Bekalan satu Parlimen Malaysia 010200 pengurusan Dewan. Kita ingin tahu bilakah Akta Perkhidmatan Parlimen akan dibentangkan di Parlimen. Kedua, ialah berkaitan dengan peringkat jawatan kuasa. Pagi tadi ada seorang ahli parlimen beluran. Dia ada sebut tentang kehadiran ahli dalam Dewan ini. Tidak mungkin semua dalam Dewan ini. Barangkali adalah tiba masanya untuk kita buat institution reform. Salah satu daripadanya ialah parlimen kita. Barangkali sekarang kita perlu buat sedikit institution reform, di mana akta-akta yang diberikan kepada kita adalah, kalau saya ada melawat ke negara lain, apa yang mereka buat ialah mereka akan chairman PAC akan mempengerusikan jawatan kuasa, dan pihak pembangkang dan pihak kerajaan mereka akan duduk dan meneliti setiap perenggan, setiap perkataan, semua akta yang nak dibentangkan di parlimen. Maka dengan cara begitu dia akan lebih efisien dan tidak perlu semua ahli parlimen berada di dalam dewan. Kita boleh adakan setiap kementerian mereka boleh adakan jawatan kuasa. Peringkat jawatan kuasa mereka boleh adakan. Dan siapa yang minat nak bahas, mereka pergi ke mesyuarat jawatan kuasa berkaitan dengan kementerian tersebut. Jadi itu adalah lebih efisien dan kita boleh mengatasi masalah selalu tak cukup quorum dalam dewan ini. Jadi akhir sekali, saya nak bangkit satu lagi last. Perkara 24, peraturan 24/3 mesyuarat dewan ini tentang satu soalan tambahan tidak boleh lebih daripada 3 soalan. Hari ini apa yang diamalkan oleh parlimen sini, setiap soalan lisan 2 soalan tambahan saja. Kadang-kadang satu soalan yang penting, barangkali ada soalan ketiga yang nak ditujukan. Jadi bagi saya nak berikan cadangan kepada pihak parlimen. Kita ikut situasi. Kalau ada ahli parlimen nak tanya soalan yang ketiga, kita harus beri ruang. Saya faham parlimen ada SOP dia. Satu hari mesti ada beberapa soalan lisan mesti ditanya di dalam dewan. Kalau rasa masa 1,5 jam tak cukup, kita bubar mesyuarat akta aturan mesyuarat kita tambah masa daripada 90 minit kepada 120 minit. Ataupun kita tambah hari bersidang supaya ahli parlimen datang ke dewan dapat tanya soalan. Sebab kalau Melaka, masa sudah tamat. Kalau Prime Minister question time, kita boleh benarkan 3 soalan. Saya tak lihat kenapa soalan lisan yang lain yang ditujukan tidak boleh dibenarkan 3 soalan tambahan. Dengan itu, sekian. Terima kasih, Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Melaka.